kedua-dua page ini, insya-Allah. Malam ini insya-Allah saya akan membacakan suatu hadis Nabi SAW. Hadis ini datang dalam berbagai jalan turuk, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, dan hadis ini bertaraf hasan. Nabi bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min malin labtagha ilaihi saniyan, walau kana lahu saniyan labtagha ilaihi salisan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu ala man taba." Yang bermaksud, Nabi bersabda, kalaulah bagi anak Adam itu dua lembah. Lembah, tuan-tuan, bukannya kecil lembah ni. Cuba kira luas mana lembah Kinta ni. Lembah Kinta ni, tuan-tuan, dia sampai ke Batu Gajah punya luasnya. Dan Nabi menggambarkan kepada para sahabat, bukan saja para sahabat, kepada umatnya hingga ke akhir zaman, kalaulah anak Adam, yakni humankind, manusia itu, Allah berikan kekayaan dia sampai apa dia? Satu lembah. Min malin, ya, daripada harta. Labtagha ilaihi salisan, saniyan, maka dia akan mencari yang kedua. Ni anak Adam, dan panggil anak Adam, manusia ini, walaupun dapat satu lembah reta. Dalam riwayat lain mengatakan min za'abin, daripada meh. Kalau meh atau reta ni, tuan-tuan, sebesar lembak Kinta ni, agak-agaknya dia ni kita nak gelar apa ni? Million A, trillion A, billion A, trillion A. Nak kata apa ni? Tuan-tuan rahmati Allah, tak tahu nak panggil apa. Bermakna dia ni bukannya million A, billion A, trillion A, lebih daripada itu. Walaupun dah digelar sebagai orang yang kaya raya, tapi dia akan mencari juga lembah yang kedua. Pasal apa? Tamak. Walau kana la usaniyan, Nabi kata, dan kalau dia ada dua lembah sekalipun. Tak tahu apa nak gelar dah ni. Qarun lah gamaknya. Atas daripada billion, trilion, Qarun lah gamaknya. Qarun A. Walaupun ada dua lembah harta atau emas, labtagha ilaihi salisan, dia akan mencari yang ketiga. It's not enough. Kata orang Arab Mesir, muskifaya, la yakfi. Fulusi fi jibi, muskifaya. Kata orang Mesir. Duit dalam poket aku, dalam bank aku, dalam simpanan aku masih tak cukup. Kalau itulah keadaannya jiwa kita, tuan-tuan, something wrong. We have a psychological problem with our heart. Maknanya apa dia? Kita ni orang yang ada sakit jiwa, namanya tamak. Wala yamla'u jufa ibnu Adam illa turab. Dan manusia ini, anak Adam ini, takkan puas, yang tamak ini takkan dapat memuaskan desire, keinginan, ketamakan dia itu, tuan-tuan, hinggalah suatu hari dia dihantar ke kubur dan kerongkongnya itu masuk tanah. Itu diberikan gambaran oleh Nabi. Bila manusia ni sedar, bila manusia ini hilang tamaknya, bila mana? Ditanam dalam kuburnya. Al-akumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wahai manusia, kamu suka takasur, kamu suka mencari reta, membanyakkan reta, suka bermegah-megah dengan reta.
Sehingga kamu tidak mengira dak daripada mana kamu ambil mi ainak tasabah, daripada mana kamu ambil kata tu. Halal, haram, kamu main campurnya. Halal lah, yang haram pun balon juga. Yang penting boleh kaya, boleh jutawan. Tak apa kalau kita kata nak labur pada syarikat judi, nak labur pada syarikat todi, no problem. The important is the profit. To be a trillionaire. Tak pernah akan puas perasaan ini. Tak pernah tuan-tuan akan puas apa dia kehendak, keinginan dalaman ini. Itu kita ini orang yang berpenyakit. Maka orang yang berpenyakit ni tuan-tuan, bagaimana nak dia sedar, bagaimana baru dia menyesal apabila hatta zurtumul maqabir, hingga kamu dibawa ke kubur. Nabi terangkan daripada surah At-Takatsur ini tuan-tuan, apa maksud hingga dibawa ke kubur? Wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab. Manusia yang tamak ni dia takkan puas dengan mencari reta walaupun cara yang dilarang, walaupun cara yang haram, melainkan dia hantar ke kubur, kerongkongnya itu dia masuk ke tanah. Baru tahu. Sebab tu tuan-tuan kita tengok ada kadang-kadang ya yang tukang tanam tu kan. Yang tukang tanam ni tuan-tuan, bila kita masukkan mayat di liang lahat, apa dia buat tuan-tuan? Dia buka ya kain kapan tu tang muka. Kemudian dia ambil tanah ni tuan-tuan. Dia bagi cium mayat ni, jenazah ni cium. Ya, bagi ambil tanah tu letak kat lubang hidung. Tuan-tuan rahmati Allah, bagi kita orang dah mati mana boleh cium. Tambah pula ada seorang kutu perisam pula yang menggali kubur tu. Oi yuk. Dia bukan boleh mencium dah. Ngapa tengin 7 keturunan? Tuan-tuan, ini simbolik. Ya. Ada setengah orang dia buat simbolik ni bukan pada mayat tu. Ni yang hidup atas ni. Yang ada di atas liang lahat ni. Yang duk nengok menurunkan mayat yang tuan, bila diambil tanah diberi cium kepada hidung mayat ni, dengan simbolik dia apa, dia nak mengajar orang di atas ni, kamu ni kaya macam mana pun semua akan tinggal, lala duduk sini juga. Kamu bini macam mana lawa pun, very gorgeous, beautiful women. Tapi bila kamu mati, bini tu tinggal, orang lain pula sambung. Kamu walau macam mana, rumah besar sekalipun, tapi rumah kamu last sekali di atas dunia ni, apa dia? Kubur yang liang lahatnya muat-muat badan je. Dimasukkan pun dalam keadaan mengering. Ini tuan-tuan. So, yang penggali kubur ni, dia bukan buat bid'ah. Bagi dia nak tunjuk kepada orang yang masih hidup apa dia, anak Adam ini tidak akan lepas daripada mengingat dunia hinggalah apa dia yamla'u jafa ibnu Adam ila turab, apa dia, hinggalah kerongkongnya itu dipenuhi dengan tanah. Yakni apa dia, masuk kubur, dikamboi, masa tu baru dia menyesal pada masa itu tuan-tuan, sudah tidak berguna lagi. Baik, kita tengok syarah hadis. Ulama hadis mengatakan hadis ini dibacakan oleh Abu Musa al-Ash'ari, seorang sahabat yang pandai membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan Abu Musa al-Ash'ari ini salah seorang qari Nabi SAW. Maka dia telah pergi berjumpa dengan qura ahli Basrah, iaitu qari-qari daripada negara Basrah. Tuan-tuan rahmati Allah, apabila dia mendengar qari-qari ini membaca Al-Quran dengan baik, dengan merdu, dengan taranumnya, dengan lagu-lagunya, bayatinya, ijaznya, memang sedaplah tuan-tuan. Saya tuan-tuan ya, cukup
suka kalau ada imam-imam tahfiz yang boleh membaca Al-Quran menjadi imam dengan taranum-taranum yang hebat. Saya cukup hormat. Lepas tu kalau mereka ada jadi imam, saya takkan jadi imam, saya minta mereka ke hadapan. Kerana apa tuan-tuan? Mereka ini adalah qura. Bukan kerak. Kerak tu kerak nasi. Itu nasi angoi. Qura. Mana qura? Inilah golongan qari-qari. Kalau zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, qari-qari ini yang diserapkan dalam jawatan kerajaan. Qari-qari ini yang dilantik sebagai exco mesyuarat kerajaan negeri. Ini zaman Sayyidina Umar. Kenapa begitu tuan-tuan? Kenapa jadi begitu? Apabila berlaku masalah dalam pemerintahan, maka Sayyidina Umar Al-Khattab akan merujuk kepada qari ini. Ini masalah ini masalah ini masalah pergaduhan ni dalam masyarakat kita. Tolong bacakan Al-Hafiz, Al-Imam Al-Hafiz, tolong bacakan dalil Quran berkenaan dengan pergaduhan sesama kita, pergeseran sesama kita. Kita sekarang ni nak buat muafakat, tapi ada pula yang tak puas hati ni. Dalam nak bersatu ni, tiba-tiba adalah yang tak puas hati, udah bergeser, udah bergaduh. Tolong wahai Al-Hafiz, wahai Imam Al-Hafiz 30 juzuk, tolong bacakan satu ayat tentang perselisihan, pergaduhan, tak puas hati, unsatisfied ni apa dia, penyelesaian dia daripada Allah, farduhu ilallahi wa rasul. Sebut, Allah sebut, kembalikan urusan agama, urusan pemerintahan, urusan kemanusiaan, apa saja urusan kepada Allah dan Rasul. Maka qari ini akan membaca, wa in kuntum ala syafa ufratin fa anqadhakum minha. Ayat Allah kata apa dia? Apabila kamu berada di tebing neraka, yakni berpecah belah ni tuan-tuan, akan membawa kita kepada neraka. Fa'anqadhakum min'a, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmatnya, apa makna nikmat di sini? Islam. Islam ni tuan-tuan agama yang membawa kepada penyatuan, perpaduan. Kita buang segala kepentingan. Kita buang segala perasaan marah, dendam, laba dunia, inginkan kekayaan, inginkan kekuasaan. Yang penting apa dia? Fa asba'tum bi ni'matihi ikhwana. Mudah-mudahan dengan Islam yang kita laksanakan ini, dengan iman yang ada dalam hati-hati kamu, kamu akan menjadi ikhwana, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa-aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Siapa yang tak nak bersaudara, cari jalan untuk berpecah belah, memutuskan hubungan persaudaraan. Ini orang tak ada iman dalam hati dia. Apa itu sifat orang beriman? Allah kata fa-aslihu baina akhawaikum. Apa dia fa-aslih? Islah. Cari jalan bagaimana nak buang perasaan bermusuh tu. Cari jalan bagaimana nak menyatukan perselisihan ini. Kita bergaduh pasal apa? Kita bergaduh kerana tidak puas hati dengan pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa. Fa'aslihu. Cari jalan bagaimana semua orang puas hati. Ini Islam. Bukan saja cari jalan tuan-tuan bantai saja, cari jalan tuan-tuan supaya terpisah, cari jalan tuan-tuan supaya beratlah macam tu. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, pada zaman Umar Al-Khattab menjadi khalifah, ahli qura Al-Quran ini dilantik sebagai ahli mesyuarat negeri, negara. Hebat. Maka Abu Musa Al-Asy'ari mengingatkan ahlul qura ni, pakar-pakar dalam bidang Al-Quran ni, hafiz 30 juzuk ni,
Yang baca tuan-tuan Quran ni bertaranum. Kita tuan-tuan baca Quran bukan bertaranum, tak tahulah apa benda taranum kita. Tapi kalau menyanyi lagu empat dara, bunyi macam taranum. Empat dara duduk di tepi sungai. Bunyi macam taranum. Apanya? Dang Anom tuan-tuan. Empat dara tu salah seorangnya Dang Anom. Mai mata putih ni menyanyi tuan-tuan. Meleleh-leleh, melejeh-lejeh aliwan. Terhormati Allah, apa kata Abu Musa al-Ash'ari pada mereka-mereka yang hafiz Al-Quran, yang mendapat keistimewaan dalam kerajaan pada masa itu? Siapa banyak menghafal Al-Quran tuan-tuan, diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di Basrah. Dia memperingatkan, Abu Musa al-Ash'ari mengingatkan, ayyu antum afdalu ahli Basrah wa ahli Quran fihim. Wahai para qari, dengan ilmu yang kamu ada, kamu telah menjadi afdalu ahli Basrah, menjadi orang yang ternama, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai kelebihan dalam negara Basrah. Wa ahlu Quran fihim, dan orang Basrah hormat kamu. Sebab apa? Kamu ini ahli Quran. Tuan-tuan, siapa tak sayang ahli Quran ni? Siapa tak sayang tuan-tuan kalau kita tahu ini orang yang hafiz 30 juzuk, kita namakan sebagai Quran yang berjalan, the walking ahli Quran. Itu di Sungai Siput tuan-tuan, tempat Abang Abu Bakar Osman ni. Kami dilawati oleh seorang imam hafiz 30 juzuk tetapi cacat penglihatan OKU. Masya Allah. Dia menjadi imam solat maghrib dan isyak. Terhormati Allah, masa dia jadi imam tu, kita semayang di belakang ni tuan-tuan meremang bulu rama. Kerana apa? Walaupun dia menghafal Al-Quran tuan-tuan dalam kaedah Braille, sebab dia buta daripada lahir. Masya Allah tuan-tuan. Buta daripada lahir tuan-tuan. Dia mengenal Al-Quran ni bukan macam kita baca muqaddam tu, alif dua di atas, an alif dua di bawah, in alif dua di depan, tu zaman saya tu. An, en, en. Sekarang lain dah. Bata, batata. Sekarang lain. Ya, dulu zaman kami dulu, zaman kita, zaman tuan-tuan dulu, saya ingatlah ya. Zaman Haji Jo'a, zaman ya Meja Besyara, Tuan Khirudi pun saya rasa macam tu lah. Kalau kita baca muqaddam tu ya, dulu dia panggil Ja'ama. Saya pun tak tahu mana mari Ja'ama ni. Rupanya juzuk amma. Orang Melayu ni dia pandai ubah. Juzuk amma tu jadi Ja'ama. Kalau ataupun nama lainnya muqaddam. Bila kita baca tuan-tuan tak ikut lagu Tok Guru tu, tak boleh naik surah lain. Ya, tak boleh naik ya, pelajaran yang seterusnya. Kenapa? Dia nak kita ikut juga lagu alif dua di atas, an alif dua di bawah. Jenuh lah apa itu. Terhormati Allah, Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, apa dia tuan-tuan? Kamu ini ahli Quran, masyarakat menyayangi dan menghormati kamu. Tuan-tuan, Imam Asyik namanya OKU ni. Bila dia baca Quran ni tuan-tuan, saya duduk belakang ni, Masya Allah saya kata, walaupun dia belajar dengan Braille, tapi dia hafiz 30 juzuk tuan-tuan, bacaan dia itu betul dari persegi tajwidnya, sebutannya, taranumnya. Lepas main syak tu pula tuan-tuan, dia memimpin yang celik ni baca surah Al-Mulk. Ni aku segan lagi ni. Kita pun buka lah handphone tuan-tuan. Ya, buka handphone. Ya, surah Al-Mulk ni kita pun buka lah. Ni yang buta sejak lahir ni, Imam Asyik ni tuan-tuan. Dia tak payah tengok Quran. Memanglah pasal dia tak nampak. Tapi kita yang cerah mata yang tengok pula handphone. Ada kutu pula sebelah aku, bisik kat telinga. Ustaz tak apa ke? Aku terajang ke muka.
Yang jelin-jelin ustaz tak hafal ke, orang buta pun hafal. Tuan-tuan, sesungguhnya Allah ambil pandangan matanya, Allah cerahkan, celikkan pandangan hatinya. Kita tak dapat macam tu tuan-tuan. Dia pula memimpin orang buta, memimpin orang celik. Allahu Rabbi. Kalaulah Imam Asyid ini hidup di zaman Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi, hidup di zaman Sayyidina Umar al-Khattab, sudah tentu dia akan diletakkan oleh pemimpin-pemimpin Islam, para sahabat ni tuan-tuan, menjadi apa dia? Orang yang berada di tempat yang tinggi dalam kerajaan walaupun dia buta. Summa arsyadahum biqaulihi, lalu dia pun memberi nasihat. Apa katanya Abu Sa'ad Al-Asy'ari kepada para qura'? Fatluhu, bacalah Al-Quran. Dan baca Al-Quran ni tuan-tuan, dalam apa-apa jua keadaan, walau apa jua masalah, Quran ni kita kena baca dan jadikan sebagai sumber rujukan. Katanya, ayu fatlul Quran tilawatan mustawfiyatan lihuquqiha. Bacalah Al-Quran, jangan sekadar membaca, mustawfiyatan li huquqiha, tapi tunaikan hak Quran. Ini nasihat kepada qari-qari. Pertama, bacalah Quran, bagus. Kedua, jangan semata-mata baca Quran mustawfiyan li huquqiha, kena ambil apa hukum hakam yang terdapat di dalam Al-Quran. Wazalika yastalzimu fahma ma'ani. Nak dapat dua benda ni tadi tuan-tuan, apa dia mengambil hukum, mengayati apa yang ada dalam Al-Quran, mesti memahami apa makna dia. Tuan-tuan nak khusyuk tak dalam semayang? Nak khusyuk nak ketika membaca Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nak khusyuk tak? Pahami makna dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau tak faham tuan-tuan, kita tak khusyuk. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama daripada Yaman, Habib ni dulu, dia nakkan kita khusyuk, maka dilagu-lagukan zikir, dilagu-lagukan ayat Al-Quran, dilagu-lagukan takbir raya. Pasal apa tuan-tuan? Orang kita ni tak faham makna, tapi bila dilagukan, ditaranumkan, diratalkan, ratal Quran, dia menjadi khusyuk. Itu yang sampai tahrikul jasad tu, digoyangkan badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Goyang badan kan. Padahal tak faham pun. Sadaqa wa'ada wa nasara abdan. Apa benda tu? Entah. Tapi pasal apa tu? Untuk mendatangkan khusyuk. Khusyuk ni tuan-tuan, yang paling baik, afdalu li ta'dhiril khusyuk fa'ma ma'ani, fahamlah makna yang kita baca. Afdal zikri fi'lan annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham apa makna la ilaha illallah tu? Baru khusyuk ni khusyuk yang sebenar. Ya. Wa tadabbura ayatihi, bukan saja kita faham makna, bila dah faham makna kena tadabbur. Kena apa dia? Kita kena memikirkan apa benda firman-firman yang terkandung dalam firman Allah ni. Apa benda hukum akam yang terkandung dalam firman Allah? Apa benda pengajaran? Apa benda rahsia? Apa benda hikmah? Apa benda? Dan jangan semata-mata tadabbur, faham, tadabbur tuan-tuan, wa itba'a ahkamihi, tetapi ikutlah pula hukum hakam yang ada di dalamnya. Tuan-tuan, orang mencuri,
Memang kalau kita tengok pada penyelesaian Al-Quran, asyariq wasyariqatu faqta'u tu, orang yang mencuri lelaki dan perempuan maka potonglah tangannya. Tetapi mati Allah, walau kita lihat dalam penyelesaian Al-Quran ini, bagi orang yang sekular, orang yang liberal mengatakan ini suatu penyelesaian yang agak barbarian. Dahsyat betul dia punya tuduhan. Ini satu penyelesaian yang agak kasar, so rude. Mereka cakap ini firman Allah, tuan-tuan. Firman Allah dikatakan begitu. Orang cakap ni, tuan-tuan, agak-agak apa akidah dia? Takkan curi potong tangan, takkan curi potong tangan. Habis nak kerja kilang macam mana, besok dah tak ada tangan. Boleh ke cakap macam tu, tuan-tuan? Rahmati Allah, saya selalu ulang, selalu tanya dengan banyak masjid surau saya pergi. Saya kata, tuan-tuan, cuba tengoklah keadaan sekeliling kita ni. Rahmati Allah, tengok tu, batang pipe tu, besi ke plastik? Mana ada besi? Pasal dulu, tuan-tuan, bila berbual besi, time harga besi tengah mahal, lebuh, tuan-tuan. Apatah lagi kepala pipe yang warna timah tu, lagi cepat lebuh. Pasal apa? Masa tu laku kalau jual. Bayangkan, tuan-tuan. Lepas tu sekarang kita tengok semua plastik. Pasal apa? Kalau tak, habis lebuh, hilang. Sampai satu tempat, tuan-tuan, besi pengusung mayat pun lebuh. Saya tak ingatlah harian Metro. Besi pengusung mayat pun lebuh, tuan-tuan. Pasal apa? Dicuri oleh Mak Gian ni yang mata kuyu. Jaga mana, brother. Dia cakap kat member ni, itu semua kepala baik tu dah plastik, brother. Memang dah Gian dah tahu, brother. Gatal lah, brother. Kayu cacin gigi guang. Lalih nampak, tuan-tuan, besi pengusung mayat tu. Wah, brother, ini pun jadi, brother. Ambil berdua ngusung, tuan-tuan. Bawa pergi jalan benda ara. Tokeh botol pun terkejut nengok. Tokeh botol pula kata, ayo, nada ini. Ini apa besi? Alamak, ayah, please ayah, tak tahan ayah, ini angkat orang mati punya besi. Ayah tu pun terkejut, ayo, benak, kata dia. Ayah tu pula bagi tazkirah, tuan-tuan. Dia kata, apa dia? Takut sama Tuhan Allah. Ayah tu bagi, tuan-tuan, astaghfirullah. Tuan-tuan, hari ni, tuan-tuan, apabila kita tidak merujuk hukum ini kepada Al-Quran, tidak melaksanakan hukum Allah, maka hukumlah penjara, kurunglah berapa bulan, kurunglah berapa tahun, tuan-tuan, tak akan dapat menamatkan kes kecurian. Ini dia. Sebab itu kata di sini, itba' ahkamih, tolong wahai orang-orang ahli qura, wahai pemimpin-pemimpin kerajaan, ikut hukum hakam yang terdapat dalam Al-Quran. Fa inna dhalika mufsidu lil qulubi ma yajruhu ilahi min harsil wal qaswah. Ingat, jangan kamu jadi macam sabda Nabi ni. Apa dia sabda Nabi tadi? Kalaulah anak Adam ini ada satu lembak daripada harta, dia akan mencari yang kedua. Walaupun dah dapat dua lembak daripada harta, dia akan cari yang ketiga. Labtara ila isa lisan. Wahai ahli qura, qari-qari yang ma'ir Al-Quran ini, jangan kamu jadikan ilmu kamu untuk menjual agama Allah dengan harga yang murah. Wala tashtaru bi ayatillah samanan qalila. Jangan kamu membeli, menggunakannya untuk mencari kesenangan, untuk mencari kekayaan. Kamu habis 30 juzuk, kamu gunakan nama itu, title itu untuk mencari kemewahan. Jangan, kerana apa? Bima yajurruhu ila min hirsi wal qaswah. Itu namanya tamak. Dan tamak, al-hirs ini, atau tam' ini akan membawa kepada hati kamu kerah.
Kadang kita tengok, dia ni ngapil Quran 30 juzuk. Tapi kenapa syonglap di surau? Ada. Dia ni yang menjaga Baitul Mal ni hafiz 30 juzuk. Baca Quran sedap. Dijemput menjadi pengadil-pengadil dalam musabaqah-musabaqah. Tapi kenapa ambil hak orang? Kenapa sibat hak orang? Kata Abu Musa al-Asy'ari mengingatkan, itu namanya al-hirs. Yang pertama, tamak. Dia mementingkan dunia. Wal qaswah, bila ada sifat ini, jiwanya menjadi qaswah, kereh. Kal ijara atau asyaddu qaswah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, hati ni tuan-tuan lebih teruk kerehnya daripada hijarah batu, atau asyaddu qaswah, lebih teruk daripada batu. Itu manusia yang apa dia, bila Allah beri peluang, disalahgunakan peluang itu. Buat kita tuan-tuan jadi orang agama, ustaz-ustaz ni tak payah qari lah, ustaz-ustaz. Kalau ustaz-ustaz ni menyalahgunakan ilmu dia tuan-tuan untuk mencari kemewahan dunia, hati ustaz ni pun tuan-tuan, walau tinggi mana pun ilmunya ini, akan menjadi kerah. Bila hati ustaz ni menjadi kerah tuan-tuan, kita bagilah nasihat macam mana pun, daripada qaswah kerah hati, dia akan jadi yang nombor 3. Apa dia? Al-kibaru al-kibriya ar-riya. Apa dia? Membesar diri, sombong diri. Itu penyakit-penyakit hati tuan-tuan. Apalah Pak Imam nak tegur saya, Pak Imam ngaji mana? Apalah Tuan Haji ni mengaji mana? Saya mengaji Al-Azhar Mesir, tak? Saya tahulah. Saya mengaji kitab-kitab Arab, tahu bahasa Arab. Tu dia jadi macam. Sebab apa jadi macam tu? Sombong, takabur ni. Sebab hatinya sudah qaswah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia mengingatkan ahli Quran, jangan jadi sampai peringkat macam itu. Bila jadi tuan-tuan hati kerah, tamak, takabur, riya, apa yang akan berlaku pada orang itu? Hatta la talina li zikri. Maka hati dia tak akan lembut lagi untuk mengingati Allah, untuk takut kepada Allah. Dia tahu benda ini salah, tapi dia buat. Kerana apa? Takut pada Allah, malu pada Allah tu sudah tidak ada. Al-haya amam Allah sudah tidak ada. Al-khawfu amam Allah, haya, malu tidak ada dah. Syai tak ada dah. Apalagi khauf, takut pada Allah pun tak ada dah. Wa taqwallah, takwa kepada Allah sudah tidak ada dah. Pasal apa tuan-tuan? Hatinya sudah kerah. Tuan-tuan, ada tak pernah kita sampai satu peringkat, satu situation, kita tahu benda tu salah tapi kita teruskan tak buat? Ada tak ada tuan-tuan? Dan biasanya kita buat benda ini wara' a'yun nas, di belakang mata manusia, yakni manusia tak tahu. Mungkin tuan-tuan depan manusia kita segan nak buat, tengok TV dengan anak-anak tuan-tuan, tiba-tiba mari Hindustan punya cerita, anak tukar-tukar channel, tertengok channel ZEE. Tengok channel ZEE tuan-tuan, ada Hindustan tengah menari tu, tumpah syu'ai umusku air, air banyak air, pasu bunga dan sebagainya keluar. Amalan nas, di hadapan mata manusia, tuan-tuan, hadapan mata isteri dan anak-anak, kita warak. Apa tengok? Astaghfirullahaladzim. Kita warak. Abang tak suka lah nampak pusat-pusat ni, apa lah? Erwin pula ting 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 ting. Tuan-tuan, kau tengok cerita Bobby, saya sebab tertengok cerita Bobby tu. Cerita Bobby kan, yang masa dia nyanyi lagu Meshae tum nehi, tengok lagu tu, magal le hesi, makcik dia menari pakai sari tu dia. Kita nampak tak? Astagfirullahaladzim, apa ni? Tutup, tukar. Itu di hadapan mata manusia, isteri dan anak-anak. Tapi itu tak ada mati Allah. Boleh tak tuan-tuan
Kalau tiada mereka, boleh tak tahan mata tu tengok? Kita tengok TV seorang-seorang, anak dengan isteri, kita hantar balik kampung. Kita tak dapat balik kampung sebab ada mahal. Jadi kita tinggal di rumah tuan-tuan, buka Astro, tengok channel tu, cerita yang sama diulang, kita tengok ke tak tengok? Hari tu ada anak-anak, bini kita pun tunjuk. Takut tuan-tuan, bila kita alone, berseorangan, alone at home, kita tengok ni takut. Boleh tahan. Itu namanya juga qaswah. Hati tu keras. Lembut masa bila tuan-tuan? Apabila berada di depan manusia. Tapi di belakang manusia, hati kita sebenarnya keras. Keras pasal apa? Kita tak takut dengan Allah. Kita hanya takut itu hanyalah hipokrit, hanyalah pura-pura, hanyalah, jangan marah tuan-tuan, munafik. Ya, ni takut ni. Tuan-tuan rahmati Allah. Wala tantafi'a bimau'izatin wala zajrin. Dan ingat, bila kamu tamak kepada reta dunia, menggunakan nama kamu, title kamu, jawatan kamu ini untuk mencari kesenangan dunia, dan ketika itu hati kamu menjadi keras, maka tak bermanfaat lagi bimau'izatin wala zajrin. Orang cakap apa, nasihat apa pun, la tantafi', tidak berguna dah. Tak mau dengar. Tak mau dengar. Dia jadi stubborn, degil, tak mau dengar. Sudah, saya tahulah. Saya tahu, saya alim, saya tahu. Saya punya bidang, saya tahu. Jangan tegur saya. Di Allah, bukan saja mau'izah wala zajrin. Orang maki hamun pun telinga ni keber dah. Nasihat boleh tahan lagi tuan-tuan, advice boleh tahan lagi. Tuan Syekh, Pak Imam, Tuan Haji, Tuan Maulana, tak maaf saya nak bagi tahu ya, jangan marah. Saya nak tegur, saya nak nasihat. Itu baik tu. Itu pun dia tak mau dengar. Wala zajrin, apa lagi? Hinaan, kutukan. Apalah serbannya besar, apalah janggut dia panjang, apalah ngaji dia Mesir, apalah. Nampak? Tetap mati Allah. Apabila kita ini tamak kepada keduniaan, bukan maknanya tak boleh mencari dunia. Dah. Tanda kalau kita ada satu lembah daripada emas, reta, dua lembah Allah bagi, kalau kita gunakan pada jalan Allah, infaqu fi sabilillah, tuan-tuan, inilah orang kaya, orang yang dirahmati Allah, disayangi Allah. Tapi kalau tuan-tuan kita mencari kekayaan itu dengan jawatan yang kita ada, asal kita tak ada apa, tapi dengan jawatan yang kita ada, kita mencari kekayaan dengan jalan yang tidak betul. Baik itu harta ini Allah akan tanya dua benda di akhirat. Pertama, apa dia tuan-tuan? Mi'ainak tasabah, daripada mana kita ambil, kita cari, kita perolehi. Perolehan tu daripada mana? Rasuah, pecah amanah, ambil hak orang, rampai hak orang, zalim hak orang. Wa fima anfaqa, dan kepada mana kita belanjakan. Ni Allah akan tanya, mana kita belanjakan duit yang bilion-bilion tu. Tetap mati Allah, dulu pernah ditegur. Saya tak ingat yang Mufti Perak ke, tegur apabila satu rancangan realiti televisyen hiburan ni, orang bagi SMS mengundi, syarikat televisyen itu boleh mengutip hingga kepada 8 juta ringgit. 8 juta. 8 juta ringgit ni tuan-tuan, kalau kita buat untuk baik pulih masjid dan surau yang dhaif, agak-agak banyak tak yang dapat.
Kalau kita beri kepada orang, tuan-tuan, apa dia, tuan-tuan, yang terkesan dengan COVID-19 ini, tuan-tuan, banyak tak rumah-rumah orang-orang miskin yang terbela? Lepas tu dikatakan, tuan-tuan, orang Melayu ni paling kuat membelanjakan pada hiburan, pada judi. Masya Allah. Ni kajian yang dikeluarkan, bukan saya cakap. Pada benda-benda yang merapu, ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala akan tanya di akhirat. Sebab itu Nabi SAW mengatakan di sini, tuan-tuan, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Apa dia? Sehinggalah manusia ini yang menggunakan ilmu dia, menggunakan jawatan dia, mencari harta dengan jalan yang tidak betul, dan dia akan sedar masa bila dimasukkan ke dalam kuburnya. Kecuali orang-orang yang yatubu Allah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum dimasukkan ke dalam kuburnya. Wa yaqbalullah azza wa jalla kulla taubatin taibin raji'in ila Allah Ta'ala. Ingat, sebelum nyawa sampai ke kerongkong, sebelum kita mati, maksud dia, tuan-tuan, bertaubatlah kepada Allah. Kalau kita rasa reta kita diambil secara zalim, penipuan, rasuah, penyelewengan, kita negotiate dengan satu pihak, kita tahu pihak ini jahat, pihak ini berbohong, pihak ini scammer, tapi pasal tamak kepada dunia, al-hirsu wa tam'u ni, tuan-tuan, kita pejam mata, kita pekakkan telinga, tak ada masalah. Yang penting sen masuk. Selagi mana kita tak bertaubat, lalu Allah ambil nyawa kita, mati, tuan-tuan, masuk kubur, tak ada harapan nak masuk syurga. Neraka lah tempat cerah masa depan masuk neraka. Tapi kalau kita bertaubat, tuan-tuan, kita insaf, kita menyesal, kita regret dengan perbuatan kita, ya Allah, aku ni, ya Allah, dan negotiate, bekerjasama dengan pihak yang zalim, pihak penipu ni, ya Allah, minta maaf, ya Allah, kata yang aku ada dalam bank aku ni, ya Allah, juta-juta, bilion-bilion ni, tak halal, ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Maka digunakan duit-duit ini kembali menyerahkan kepada yang berhak. Bertaubat dia, membersihkan diri dia. Allah Ta'ala wa yaqbalullah azza wa jal kulla taubatin taibin. Allah menerima taubat walaupun banyak mana dosanya, dengan niat raji'in ilallahi ta'ala, dia nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni ada ni yang bukan orang sini lah ni, marah, yang beli motor duit judi, ada. Nak ngaku tak nak? Ada yang beli motor dengan duit judi, tuan-tuan, ada diary tulis itu, hari ni menang big sweat loteri, alhamdulillah, alhamdulillah, kata dia, dapat beli motor yang berharga 3,000 masa tu. Oh, seronok motor sana sini, tuan-tuan, tanpa kita sedari kita sudah menempuh tiket untuk menuju ke neraka. Cari duit halal, tuan-tuan, yang jumlahnya 3,000 tu juga sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Untuk apa dia? Untuk memadamkan dosa kita, insya-Allah. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita buat selepas bertaubat itu akan memadamkan dosa-dosa kita. Boleh tak? Tuan-tuan, curi getah orang, contoh, curi barang orang, jual, dapat duit. Kemudian tuan-tuan bertaubat, tiba-tiba orang yang tuan-tuan nak minta maaf, ambil kereta ni, meninggal. Macam mana nak buat? Ni banyak orang tanya, Ustaz, saya dah curi barang seorang hamba Allah ni, kemudian saya jual, Ustaz, dapat banyak duit, Ustaz. Dan saya bertaubat, Ustaz, saya nak bertaubat, tapi saya takut, Ustaz. Sebab apa? Orang yang saya curi zalimi tu, kereta dia tu sudah meninggal. Macam mana saya nak buat? Maka ada ulama menyatakan, tuan-tuan, ambil jumlah yang kita curi itu, sedekahkan pada jalan Allah, sambil kita berdoa lepas semayang, Allahumma ya Allah, sampaikan
pahala ini kepada si mati, dan agar dia tidak mendakwa aku di akhirat besok. Ulama tafsir mengatakan di akhirat, di hadapan Allah, Allah akan tanya orang yang kita zalimi itu. Walaupun dia curi harta kamu, dia telah membayarnya dengan bersedekah jumlah yang sama, kamu nak yang mana? Nak dakwa dia terus ke, atau nak ambil pahala yang disedekahkan ini? Tuan-tuan, ulama tafsir mengatakan masa akhirat kita tak fikir apa-apa dah. Yang kita fikir nak masuk syurga Allah, kita akan terima. Dan dia pun sudah bertaubat. Tok Guru ni Abdul Aziz, tuan-tuan, dia pernah menyatakan, bila pemberita tanya pada Tok Guru, bagaimana Tok Guru, orang tuduh Tok Guru, orang fitnah Tok Guru, adakah Tok Guru akan mendakwa di hadapan Allah? Apa jawab Tok Guru? Kau tak saya nak dakwa. Pasal apa? Sebab di akhirat, kalau kita dakwa, tuan-tuan, pendakwaan itu makan masa yang cukup lama. Tok Guru mengatakan, hamba nak masuk syurga cepat-cepat, nak masuk syurga cepat-cepat, maka hamba maafkan semua kesalahan orang manusia kepada hamba. Tengok Tok Guru, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita, tuan-tuan, termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala ampunkan. Bukan kita buat salah dengan perasaan tamak ni, tuan-tuan, akan dapat menyebabkan kita bahagia di dunia je. Kita nak kebahagiaan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Saya cukup sekadar itu, tuan-tuan. Bersama dengan saya macam biasa, Encik Syarul ada membawa air syifa. Bagi siapa yang nak membelinya, bolehlah berbuat demikian, tuan-tuan ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salam wasyuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala min biladina Malaysia, khususan coronavirus. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.